Dalam surah Hud, anda akan bertemu dengan ramai para rasul. Dalam surah Yusuf, anda akan bertemu dengan seorang nabi dan ayahnya. Surah Hud memaparkan perjuangan para rasul dengan kaumnya. Jumlah kaum, bila sebut kaum dalam Al-Quran, ambil sahaja sampel case Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus disebut di dalam Al-Quran, surah apa Faiz? Jumlah kaumnya yang telah beriman adalah 100,000 dan ke atas. Itu bukan Israiliyat, itu pengumuman daripada Al-Quran. Allah Azza wa Jalla jarang menyebut angka ataupun perincian yang kurang penting. Tetapi bagi menunjukkan kepada Yunus alaihi salam, bila kamu meninggalkan kaummu, sesungguhnya mereka beriman. Dan keimanan mereka bukan jumlah yang sedikit. Yang beriman adalah 100,000 dan ke atas. So bila anda bertemu dalam Al-Quran cerita Rasul dan kaum, letakkan dalam fikiran anda, jumlah mereka bukan 10 orang, jumlah mereka bukan 100 orang, jumlah mereka bukan 1,000 orang, bahkan jumlah mereka bukan 10,000 orang. Setiap Rasul akan diutuskan kepada penduduk negara yang besar jumlahnya. Kita boleh katakan 100,000 dan ke atas. Seorang menghadapi 100,000. Apa kekuatan yang diperlukan oleh seorang Rasul ini? Sebab itu para Rasul, sebelum mereka pergi kepada mana-mana kaum, mereka punyai persiapan yang lengkap daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi cerita dalam surah Hud adalah cerita para Rasul dengan kaumnya. Iaitulah cerita tentang Rasul mana? Cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Hud, cerita tentang Nabi Saleh, cerita tentang Nabi Ibrahim, cerita tentang Nabi Lut, cerita tentang Nabi Shu'aib, cerita tentang Musa alaihi salam. Surah Hud adalah surah yang syarat dengan kisah para Rasul dengan kaumnya. Tiba-tiba anda menjenguk surah Yusuf. Bila anda mulakan bacaan Al-Quran daripada awal, daripada juzuk pertama, daripada 1 Ramadan, anda bertemu dengan surah Yusuf pada malam yang ke-12 Ramadan. Sebelumnya anda membaca surah Hud, anda akan melihat Allah tidak membosankan pembaca Al-Quran. Anda dipaparkan dengan perspektif yang berbeza-beza. Anda dilantun-lantun emosi anda seperti ombak di lautan. Dalam surah Hud anda dipaparkan perjuangan para Rasul yang pelbagai zaman dengan kaum yang besar-besar jumlahnya. Tiba-tiba dalam surah Yusuf anda dipaparkan seorang Nabi dengan mad'u tertentu. Babak bermula dengan babak surah Yusuf bukan bermula dengan seorang Rasul dengan kaumnya seperti surah Hud, Nabi Nuh dengan kaumnya yang perjuangannya 1000 tolak 50 tahun. Tetapi babak surah Yusuf bermula daripada dalam rumah. Surah Hud bermula dengan babak di luar rumah. Surah Yusuf bermula dengan babak di dalam rumah, antara seorang anak dengan seorang ayah. Kemudian babak itu berterusan, iaitu babak di dalam telaga. Kemudian babak itu berterusan di dalam istana Al-Aziz. Kemudian babak itu berterusan godaan daripada seseorang dalam istana Al-Aziz. Kemudian babak itu berterusan dalam penjara, membabitkan hanya 2 orang. Banduan OKT orang kena tuduh yang sepenjara dengan Nabi Allah Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam dengan Raja Mesir. Kemudian Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan saudara-saudaranya. Bagaimana perkara yang direncana oleh Nabi Yusuf untuk membantu saudara-saudaranya bertaubat kepada Allah. Nampak kan? Seolah-olah anda berada dalam surah Hud, anda sedang belajar berbicara kepada khalayak masa yang besar. Tetapi apabila anda berada dalam surah Yusuf, anda belajar berbicara untuk mengubah mereka yang dalam kawalan anda. Cuba anda bercakap di Pasar Tani sekarang. Adakah anda akan gembira? Masya Allah, semua orang mendengar ucapan saya. Masya Allah, ramai yang menangis. Alhamdulillah, jangan harap.
Orang sibuk nak beli sayur, nak beli bawang. Yang anda akan terima adalah kekecewaan. Usahkan nak cakap Quran, jual sayur pun bila tentu orang beli. Jadi anda mungkin kecewa dan digambarkan. Sebab itu surah Hud disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang telah disahihkan, sayyabatni hudan wa akhawatuha. Surah Hud telah menyebabkan rambutku putih. Okey, para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa rambutmu sudah kelihatan keputih-putihan? Ada yang berambut putih di sini. Kan? Kita nanti akan berambut putih. Tapi majoriti kita berambut putih kerana faktor usia, faktor genetik mungkin. Tetapi Rasulullah menjadi putih rambutnya kerana Al-Quran. Kenapa ya? Sebab Nabi membaca dari satu babak ke satu babak, dari satu babak ke satu babak, dalam dimensi masa yang pelbagai. Dan kesemua cerita itu membawa kesimpulan yang sama. Kaum tidak mendengar ucapan para Rasul. Kaum mahu menimpakan kecelakaan kepada para Rasul. Akhirnya para Rasul dibantu dan dimenangkan Allah. So Nabi melihat azab sehingga Nabi membimbangi. Nabi risau, kalau begini kesudahan kaum-kaum pendosa di zaman terdahulu. Sedangkan perangai mereka sama dengan perangai Quraisy, tasyabahat qulubuhum. Perangai mereka sama. Maka ya Allah, aku risau azab itu dalam perjalanan kepada kaumku. Kerana sesiapa yang melihat kiamat, walaupun dia kanak-kanak 10 tahun, rambutnya akan beruban. Itu adalah kata-kata Al-Quran. Maka Nabi bila melihat cabang-cabang kepada kiamat, iaitu azab air, azab api, azab bumi yang terkena kepada kaum-kaum terdahulu, Nabi seperti melihat serpihan-serpihan daripada gambaran kiamat. Mana tak beruban? Itu antara bukti tadabbur Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, bila surah Hud mengajar anda, kita kena sedaya upaya menyelamatkan seramai mungkin orang-orang Islam dan non-Muslim. Jangan selesa dengan acara-acara yang membabitkan kelompok-kelompok kecil. Jangan terlalu selesa dengan dakwah sesama kelompok-kelompok kita. Jangan terlalu selesa dengan dakwah yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang sudah baik-baik belaka. Ya, seperti orang-orang daripada Tumpat macam saya kan. Orang-orang daripada Kelantan kan. Orang-orang ini orang-orang kita boleh katakan orang-orang yang mudah-mudahan majoriti mereka sudah ada latar belakang agama. Jangan terlalu kerdil pemikiran. Surah Hud mengajar supaya biar bawa dakwah ini kepada non-Muslim. Surah Yusuf adalah surah terbaik untuk anda sembang dengan Kristian. Surah Yusuf, sebab mereka pun ada kefahaman tentang Yusuf. Anda boleh sembang dengan mereka. Dia bukan seorang, dua yang masuk Islam kerana surah ini. Cat Stevens adalah contoh yang paling jelas, yang menukar namanya Yusuf Islam. Jadi kita kena ada jiwa besar untuk tidak lagi membawa dakwah ini kepada zon yang selesa, hanya kepada mereka berkopiah dan bertudung labuh contohnya, hanya kepada mereka yang dalam bahasa UIA-nya IRK atau dalam bahasa UKM-nya FBI. Kita kena bawa dakwah ini kepada seramai mungkin, ketuklah pintu sebanyak mungkin rumah-rumah yang ada. Tetapi bila anda berada dalam surah Yusuf, anda diajar, bila kamu kecewa dengan karenah mereka yang ramai, maka jangan kekecewaan itu melupakan kamu daripada terus berbicara dengan ayahandamu. Jangan kekecewaan itu menyebabkan kamu tidak berbicara dengan adik-beradikmu. Janganlah kekecewaan itu menyebabkan kamu tidak lagi berkata-kata kepada majikanmu. Janganlah kerana kekecewaan itu kamu tidak lagi berkata-kata kepada mereka yang bekerja di bawahmu. Pendek kata, surah Hud memberitahu anda tanggungjawab asal anda adalah balighu anni walau ayah. Selamatkan seramai mungkin manusia daripada azab Allah. Terangkan kepada mereka tentang keindahan Al-Quran. Cuba tangkap mad'u yang tidak mendatangi kuliah maghrib, apatah lagi kuliah subuh di surau dan masjid. Cuba tangkap mereka yang berada di jalan-jalan raya, yang sedang merempit di jalan yang lurus. Cuba tangkap mereka-mereka yang berada, yang sedang berpacaran, yang sedang sehati berdansa, yang sedang gegar vaganza, yang sedang menonton reality TV. Tangkap seramai mungkin mereka. Tapi anda pasti akan kecewa kerana surah Hud menunjukkan
para rasul tidak melihat kesudahan yang baik. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hanya sedikit beriman dengan Nuh alaihi salam. Selepas 950 darat 365. Kita buat program 3 hari. Kelihatan 2-3 orang tidak berubah. Lalu kita kata, hidup kamu mahu ke neraka nak? Hanya kerana dia tidak ada seluar lain kecuali seluar yang terkoyak itu, seluar jin itu. 3 hari kita tak sabar. 950 darat 365, apa cerita? Dia boleh bersabar. Lalu kita dibentangkan dalam agenda perubahan, jangan sampai menjadi apa yang disebut oleh Nabi SAW, man qala halakan nas faqad ahlakahu. Barang siapa yang hanya berkata-kata manusia sudah rosak, manusia sudah celaka, manusia tidak mahu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hanya kerjanya merepek, hanya kerjanya mengeluh, Nabi berkata orang ini juga sebenarnya memusnahkan peradaban, kerana dia tidak mendatangkan penyelesaian. Jadi boleh nampak tak, ini perkara pertama, hubungan antara surah Hud dan surah Yusuf. Dalam bahasa lebih mudah faham, anda akan nampak surah Hud menggambarkan Rasul dan surah Yusuf menggambarkan Nabi. Saya faham tuan-tuan, anda seperti saya di mana dahulu 20 tahun yang lepas atau 200 tahun yang lepas, hafalan kita adalah Rasul wajib menyampaikan, Nabi tidak wajib menyampaikan. Soalan yang muncul adalah, kenapa ada Nabi dibunuh disebut dalam Al-Quran? Perkataan Al-Anbiya dinisbahkan kepada pembunuhan. Takkan Nabi boleh mati dibunuh kalau tidak buka mulut? Jadi ada pertentangan dalam Al-Quran dengan definisi lama ini. Maka apa kata kita ambil definisi Dr. Sulaiman Al-Ashqar? Beliau berkata, Nabi diutuskan untuk mempertahankan syariat yang sedia ada. Tetapi Rasul diutuskan untuk mendatangkan pengumuman-pengumuman baru, atau bahasa Dr. Sulaiman Al-Ashqar, syariat yang baru, berita-berita ancaman yang baru, kerana Rasul adalah duta alam ghaib. Dia adalah orang yang berautoriti dan ada tauliah untuk berbicara tentang alam ghaib. Nabi hanya menyampaikan apa yang sedia ada dalam Taurat. Nabi hanya menegaskan apa yang sedia ada di dalam Injil. Tetapi Rasul, mereka memberitahu sesuatu yang baru. Kenapa? Ini soalannya. Kerana Nabi diutuskan ramai orang Islam. Rasul diutuskan bila majoriti murtad atau kafir. Sebab itu Rasul, Allah beri kelebihan yang tidak ada kepada Nabi. Rasul diberikan ismah. Nabi tidak diberikan ismah. Ismah, dia bukan maksum. Wallahu ya'asimuka minan nas. Maksum terpelihara daripada dosa. Semua Nabi dan semua Rasul terpelihara. Tetapi ismah dalam yang saya nak maksudkan adalah, Nuh pergi je cakap, mungkin satu kerajaan akan melakukan konspirasi bunuh ke atasmu, wa makaru makran kubara. Tapi kau jangan risau, aku jaga kamu. Kerana mereka diutuskan kepada kaum yang luar biasa kafir, dan bukan sebaliknya seperti para anbiya. Majoriti masih lagi muslim. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi di dalam Al-Quran majoritinya adalah surah Madaniyah, kerana majoriti sudah para sahabat, majoritinya surah para anbiya. Tetapi Rasul, dia diutuskan untuk misi yang lebih kritikal, iaitulah untuk merawat kanser yang sudah tidak boleh dirawat oleh sesama mereka. Jadi perkara yang indah adalah bukan definisi itu, tetapi anda boleh nampak tanggungjawab anda dalam surah Hud. Saya kena selamatkan seramai mungkin. Tetapi bila masuk surah Yusuf, okey, saya faham, mungkin majoriti tidak mendengar. Lalu saya akan fokus kepada mereka yang dalam rumah saya, mereka yang dalam kawalan saya, ayah saya mungkin. Dan surah Yusuf adalah mengenai cuba sedaya upaya untuk selamatkan adik-beradik anda. Kerana kalau anda bercita-cita untuk menegakkan negara Islam, atau melihat seluruh
penduduk Malaysia ini, orang-orang yang baik-baik belaka, ia adalah cita-cita yang mustahil. Maka di luar rumah surah Hud, di dalam rumah surah Yusuf. Di luar rumah tanggungjawab sebagai seorang rasul, di dalam rumah saya akan dekati dengan akhlak. Surah Hud saya akan dekati dengan lisan, surah Yusuf saya akan dekati dengan akhlak. So jangan kata dah berbuih mulut saya bercakap dengan budak-budak ni, letih. Saudara, senjata dakwah yang paling ampuh adalah akhlak. Tahukah anda, surah Yusuf telah menyebabkan semua perencana makar bertaubat. Saudara-saudara Yusuf yang digelar sebagai Al-Asbat telah bertaubat di penghujung surah Yusuf. Imra'atul Aziz akhirnya berkata, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma kan ma rahimah rabbi. Ini ucapan yang menjadi syahid ataupun bukti wanita yang bernama Imra'atul Aziz atau lebih popularnya Zulaikha ini telah bertaubat. Subhanallah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, surah Hud mempunyai beberapa cerita dan beri perhatian kepada cerita-cerita ini. Surah Hud kalau anda baca, dia bermula dengan cerita Nabi Nuh. Dan cerita Nabi Nuh paling panjang dalam Quran bukan dalam surah Nuh, dalam surah Hud. Ini sudah menunjukkan setiap surah bukan berobjektif membentangkan sejarah Nabi. Setiap surah ada objektif khusus daripada Allah Azza wa Jalla. Dan semua cerita-cerita yang Allah Ta'ala susun ini adalah untuk serve the purpose, untuk mencapai sesuatu objektif yang menjadi tujuan surah itu diturunkan kepada Nabi SAW. Cerita Nabi Nuh adalah cerita yang berakhir dengan nak naik ke bahtera ayah nak. Tahukah anda, banjir besar telah berlaku. Saya memilih riwayat yang mengatakan banjir ini banjir global. Walaupun kebetulan dengan Bible, peduli apa dengan Bible, tetapi kita ada isyarat-isyarat daripada Al-Quran. Dan seluruh kaum yang kafir ini melarikan diri ke puncak gunung. Tiba-tiba ketika bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam sedang berada dengan selamatnya di atas air bah, Allah takdirkan berlaku pertemuan. Ya Allah anakku, mari kemari nak, naik irkam ma'ana. Bukan Nabi Hilal Ashraf, sahabat saya yang bertajuk sedemikian. Irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nak naik bahtera nak. Nabi Nuh alaihi salam melihat anak andanya berseorangan sedang bersembunyi di satu lembah, sedangkan kafir yang lain sedang melarikan diri di satu puncak gunung. Semua mereka sedang berhimpun untuk melarikan diri ke puncak gunung. Air semakin naik, wahya tajri fi maujin kal jibal, ombaknya setinggi gunung. Tiba-tiba dia nampak anaknya duduk sorang-sorang sedang melarikan diri. Nuh alaihi salam beranggapan anaknya tidak lagi bersama dengan kafir. Anaknya yang dia sendiri tidak pernah tahu beriman ke tidak anakku ini, bila aku ajak naik ke kapal, dia menghilangkan diri sebelum kedatangan banjir. Maka Nabi Nuh mula memahami anaknya mungkin tergolong sebagaimana isterinya. Tahukah anda isterinya kafir kepada Allah? Lalu Nuh beranggapan anaknya mungkin telah insaf. Lalu dia memisahkan diri daripada kumpulan orang-orang kafir. Wa huwa fi ma'zil. Itu syahid dalam Quran, ma'zil,
Perkataan ma'zil menunjukkan dia beruzlah, dia melarikan diri. Lalu Nuh kerana beranggapan anaknya sudah bertaubat, dia menjemput anaknya naik ke atas bahtera. Nak, silakan naik. Saya sebut benda ni supaya anda tidak beranggapan ada unsur kronisma, nepotisma Nabi Nuh dengan anak andanya. Dia selamatkan anaknya, kenapa tak selamatkan isterinya? Dia selamatkan anaknya, kenapa selamatkan yang lain? Kenapa mementingkan anak? Dah, sebenarnya Nuh alaihi salam memahami tidak layak seseorang berada di atas bahtera ini kecuali dia lepas syarat iman ke tidak. Selagi tak beriman, walaupun anak aku, walaupun isteri aku tak minta maaf, aku takkan bawa naik. Tetapi didapati anaknya ada qarinah, ada tanda-tanda menunjukkan dia seperti sudah gerun dan insaf. Jadi sebelum azab tu datang mematikannya, lebih baik dia bertaubat. Tetapi akhirnya anaknya berkata, ayah, saya nak menuju ke arah sana juga. Ayah kecewa, lalu ombak memisahkan antara ayah dan anak. Surah Hud bermula dengan cerita ayah dengan anak. Bukankah itu permulaan surah Yusuf? Surah Hud bermula dengan cerita anak tidak bertaubat. Okey. Surah Yusuf bercerita tentang seorang anak Surah Hud bercerita tentang anak seorang Rasul yang tidak bertaubat selepas melihat azab depan mata. Surah Yusuf datang menceritakan tentang anak-anak Nabi yang akhirnya bertaubat. Nampak dia punya, dipanggil apa ya? Dia bukan persamaan, pertentangan. Bukan pertentangan. Apa dia panggil? Perbezaan lah. Dan istilahnya apa? Silang ke apa? Perbandingan dah. Surah Hud cerita pasal anak Nabi tidak bertaubat. Surah Yusuf cerita pasal anak Nabi akhirnya bertaubat. Surah Hud cerita pasal anak Nabi tengok depan mata ayat Allah, benda yang dijanjikan Allah akhirnya berlaku, tapi tak bertaubat seperti Firaun. Tapi surah Yusuf, anak-anak bukan seorang, anak-anak ramai, dan tidak melihat sebarang mukjizat, tidak melihat sebarang kepelaikan, hanya melihat akhlak adik-adik mereka bertaubat. Subhanallah. Nampak tak keindahan cerita ini? Satu. Cerita kedua anda akan temui di dalam surah Yusuf adalah cerita Nabi Allah Hud alaihi salam. Ayat 62. Cerita Nabi Hud alaihi salam anda akan temui yang tiada cerita Nabi Hud di dalam surah yang lain, hanya di dalam surah Hud adalah kaumnya berkata, Hud, qad kunta fina marjua qabla hadha. Kami letakkan harapan kepada kamu untuk menjadi pemimpin kami, tapi sampai hati kamu memaki mencaci perbuatan tradisi kami zaman berzaman, iaitulah menyembah selain Allah lah. Kami letakkan harapan kepada kamu untuk menjadi Perdana Menteri kami, sebab kamu ada kualiti, kamu ada nasab keturunan yang mulia. Qad kunta fina marjua. Kamu kami letakkan harapan untuk memimpin kami. Tetapi akhirnya jawapan balas Nabi Allah Hud adalah, saya tidak bercita-cita kepada itu. Sekiranya jawatan seperti itu mematikan sahaja dakwah saya. Lalu ucapan Nabi Hud yang tidak ada dalam surah yang lain adalah, jangan buang masa kalian. Kalau kalian tidak suka saya, sepakati sekarang satu konspirasi, mesyuarat sekarang dan aturkan sesuatu keburukan kepada saya, dan kita lihat sejauh mana kejayaan makar konspirasi kalian, dan jangan bertangguh lagi mesyuarat itu, lakukan sekarang. Anda akan temui ucapan paling berani, antara ucapan paling berani dalam Al-Quran yang ni, seorang-seorang dia.
pergi cabar Al-Malak, pemimpin-pemimpin besar kerajaan kaum Ad pada waktu itu. Dan anda tahu kaum Ad ni bagaimana? Mereka bukan tubuh seperti anda. Anda sedang mencabar Undertaker, anda sedang cabar Rio Mysterio. Saya zaman lama. Anda sedang mencabar Triple H. Alhamdulillah. Anda sedang mencabar orang-orang yang tubuhnya bukan calang-calang orang. Dan terbukti mereka tidak mampu menimpakan apa-apa. Dan dikatakan itu mukjizat Nabi Hud. Itu mukjizat Nabi Hud. Di mana? Dia tidak boleh diapa-apakan oleh orang-orang bertubuh sasa dan six packs ini. Jadi beri perhatian. Cerita Nabi Hud dalam surah Hud, cerita seseorang yang diharapkan untuk jadi pemimpin, tetapi akhirnya dia berkata, atur konspirasi sekarang kepada saya, kerana kepimpinan tawaran kalian tidak membantu untuk kalian menyembah Allah dalam erti kata yang sebenar. Tiba-tiba surah Yusuf ada cerita tentang seorang Nabi yang memang jadi pemimpin, bukan lagi merjua, tetapi benar-benar jadi pemimpin. Dan sebelum dia jadi pemimpin, berapa banyak konspirasi berlaku kepada beliau. Konspirasi yang diatur gagal untuk menyekat beliau daripada menjadi Menteri Mesir. Surah sebelum, konspirasi tidak berjaya diatur kepada seseorang yang diharap jadi pemimpin. Boleh nampak tak dia punya kelainan tu? Perkataan duk cari. Cerita seterusnya yang anda akan temui di dalam surah Hud, saya rasa saya melakukan kesilapan. Bukan Nabi Hud. Astaghfirullah. Yang diletakkan harapan untuk menjadi pemimpin, Nabi Saleh. Astaghfirullah. Minta maaf tuan-tuan, nota saya salah. Jadi betul kan yang diletakkan harapan untuk menjadi pemimpin Nabi Saleh. Dan batalkan nota saya tadi yang menyebut tubuh six packs. Yang tu memang benar kaum Ad. Kaum Nabi Saleh tak ada cerita tu. Cerita kaum Nabi Saleh adalah kepakaran dalam memahat dan menukar bukit pasir menjadi hotel 5 bintang. Itu kepakaran mereka. Tetapi cerita Nabi Hud, minta maaf anda kena susun balik. Nabi Nuh, ayah dengan anak. Nabi Hud, ucapan seseorang yang mencabar Nabi Hud. Nabi Hud, nota anda betulkan balik. Ucapan itu adalah berkenaan tentang sila atur konspirasi sekarang. Dan ternyata konspirasi itu tidak mampu dikenakan oleh orang-orang yang bertubuh six packs ini. Ucapan Nabi Saleh pula, minta maaf saya tidak berminat dengan tawaran kepimpinan kamu. Sebab kepimpinan kamu sebagaimana Rasulullah ditawarkan untuk menjadi pemimpin Makkah. Nabi kata apa? Kalau matahari di tangan kananku atau bulan di tangan kiriku sekalipun, aku tidak akan meninggalkan agama ini. So, boleh nampak dia punya susunan dia tu? Okey. Kemudian cerita seterusnya yang anda akan temui di dalam surah Hud adalah cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengenai Nabi Ibrahim didatangi oleh para malaikat yang bertubuh manusia, yang diberikan rupa paras manusia. Ibrahim alaihi salam tidak dapat mengenal pasti daripada awal. Dia menyangka orang-orang yang baik, lalu dia menjemput untuk makan daging sapi betina. Tetapi akhirnya tiba-tiba mereka tidak menjamah makanan tersebut, lalu timbul kegerunan. Lalu Nabi Ibrahim tertanya-tanya siapakah mereka ini. Lalu malaikat-malaikat ini berkata, kami malaikat Allah, diutuskan untuk memusnahkan kaum Sodom, kaum saudaramu Lut alaihi salam. Dan pada masa yang sama kami bawa dua dalam satu. Satu berita mendukacitakan
dan satu berita menggembirakan. Ibrahim, by the way, tahniah, isteri Sarah mengandung. Demikianlah gambaran kejutan yang dialami oleh Sarah. Macam mana aku umur 90 lebih dan mandul. Isteri pertama, isteri kedua Hajar. Katanya Ismail alaihi salam sudah 8-10 tahun pada waktu ini di Mekah. Sarah tiba-tiba mengandung. Mana tak terkejut kan? Dan malaikat siap kata dalam kandungan itu akan ada Ishak. Ishak pula akan dapat anak Yaqub. Jadi malaikat beritahu akan ada generasi dimusnahkan di laut mati, tetapi jangan risau, Allah akan ganti dengan generasi yang lebih baik daripada keturunan Sarah, daripada keturunan Yaqub. Nah, mana cerita keturunan Yaqub? Surah selepas. Surah selepas cerita tentang saudara-saudara Yaqub alaihi salam. Mereka menjadi perintis kepada Bani Israel berada di Mesir. Katanya jarak Yusuf and Moses 600 tahun, wallahu a'lam. Okey, zaman Yusuf, zaman Malik Hyksos, dalam bahasa kajian arkeologinya Hyksos. Tapi zaman Moses adalah zaman di mana orang asal Mesir telah mengambil alih daripada orang-orang asing yang memerintah Mesir. Orang-orang asing ni, raja-raja mereka baik-baik katanya, wallahu a'lam. Hyksos zaman itu kalau anda mahu Google. Tetapi orang asal bila ambil alih memang marah betul. Dan itulah bermulanya dinasti Firaun. Kemudian boleh nampak Nabi Lut pula cerita tentang satu jenis kaum yang tak berminat kepada perempuan. Kami tiada minat kepada anak-anakmu, wahai Lut. Kamu tak memahami kami. Kami tak minat dengan anak-anak perempuanmu. Surah Yusuf cerita pasal perempuan berminat dengan pekerjanya sendiri, hambanya sendiri. Subhanallah. Kemudian cerita Nabi Shu'aib, kalau anda boleh lihat ayat 85, ada perkataan bakhsin. Ayat 85, wala tabkhasun nasa asya'ahum, yang bermaksud jangan melakukan kerugian dalam jual beli. Anda jual mahal, tapi buah rosak anda sembunyikan. Surah Yusuf, anda jual sesuatu yang sangat mahal dengan harga yang murah. Nampak tak? Kaum Madian, jenayah ekonomi yang mereka lakukan adalah mereka jual dengan harga yang mahal, tetapi perkara yang tiada kualiti, penipu, pelawak. Buah elok letak kat atas, buah tak elok letak kat bawah. Sebaliknya surah Yusuf, wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudah, mereka terpaksa lepaskan Yusuf dengan cepat, sebab takut jap lagi viral satu Palestin anak telah diculik. So takut mereka dipertanggungjawabkan, mereka nak lepaskan Yusuf. Tapi nak lepaskan Yusuf pun kita punya kos daripada Gombak ke utara tadi jauh juga tu. Kita kena jual, paling kurang dapat jaga balik, cover balik kos kita lah. So mereka nak bagi lepas saja, so dapat jual murah pun tak apa. Mereka menjual dengan harga yang murah, tetapi itu adalah bakal penyelamat Mesir. Nampak kan? Dia punya kelainan dan keunikan. Dan Musa alaihi salam, Nabi yang terakhir disebut dalam surah Hud, menghadapi Firaun. Persamaan Musa dan Yusuf memerlukan lagi 1 jam. Dan itu tidak perlu dihuraikan. Just beli buku saya yang akan terbit bulan 1 di hujung nanti, yang tak terfikir tentang kisah-kisah Al-Quran. Iaitulah perbandingan antara yang bab saya akan tulis, yang telah saya tulis, adalah perbandingan antara kisah Yusuf dan kisah Musa alaihi salam. Sangat banyak perbandingan yang sangat indah. Sekarang
kita pergi kepada yang kedua. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak setakat ni? Jangan segan, jangan malu, tanya. Salah satu persamaan antara cerita Musa dan Yusuf alaihi salam. Cerita Musa adalah cerita Raja Mesir benci kepada Rasul yang dibesarkan dalam istananya sendiri. Yusuf sebaliknya, seseorang yang dibesarkan dalam istana Al-Aziz akhirnya telah menjadi Al-Aziz. Raja suka surah Yusuf, raja benci surah Hud. Subhanallah. Jadi